Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berusaha Guru Penolong Kanan Pentadbiran Tuan Haji Syarani bin Tawil, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Puan Zurina binti Mary, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum Encik Ahmad Imran bin Ismail, barisan guru-guru, ibu bapa serta anak didik yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera, Melakaku maju jaya, rakyat sejahtera menggambit dunia. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya dapat kita sama-sama sekali lagi berkumpul untuk taklimat pembukaan sekolah bagi tahun 2021. Seperti yang telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Datuk Senator Dr. Muhammad Razi bin Majidin, Menteri Pendidikan Malaysia, sekolah akan mula menerima murid kembali ke sekolah pada 1 Mac 2021, iaitu dengan menerima murid prasekolah tahun 1 dan tahun 2. Pengumuman ini rata-rata telah memberi kelegaan kepada pihak guru dan ibu bapa yang sentiasa risau tentang pembelajaran anak-anak. InsyaAllah pihak sekolah telah cuba menyediakan fasiliti yang terbaik untuk anak-anak kembali ke sekolah. Selain taklimat pengoperasian sekolah hari ini, untuk ibu bapa dan penjaga, pihak sekolah juga akan kongsikan video simulasi SOP pembukaan sekolah kepada tuan-puan sedikit masa lagi untuk digunakan sebagai panduan murid-murid ketika berada di sekolah nanti. Oleh itu, saya akan maklumkan di sini beberapa perkara yang perlu diambil perhatian oleh tuan-puan bagi menyediakan anak-anak tuan-puan untuk kembali ke sekolah. Terutamanya anak-anak prasekolah dan tahun 1 yang buat kali pertama untuk berada di Sekolah Kebangsaan Bukit Baru. Anak-anak tahun 2 mungkin telah berpengalaman pada tahun lepas, jadi tiada masalah bagi mereka untuk mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. InsyaAllah kita akan berikan handouts kepada ibu bapa sedikit masa lagi nanti. 1 Mac 2021 nanti, murid-murid akan hadir ke sekolah untuk sesi bersemuka buat kali pertama. Jadi seperti biasa pada hari tersebut, pakailah pakaian sekolah yang telah ditetapkan. Pakaian sekolah di Sekolah SK Bukit Baru hari Isnin hingga hari Khamis, murid-murid akan berpakaian seperti biasa, dan hari Jumaat, murid lelaki akan berbaju Melayu, sampin biru. Ya, itulah keistimewaan yang ada di Sekolah Kebangsaan Bukit Baru, di mana hari Jumaat murid-murid lelaki akan memakai baju Melayu. Kasut seperti yang telah diberitahu, boleh pakai kasut putih, stokin putih, atau kasut hitam, stokin hitam. Jadi ibu bapa boleh memilih mana-mana satu kasut untuk digunakan oleh anak-anak tuan-puan. Untuk hari pertama sekolah, iaitu pada 1 Mac nanti, murid prasekolah boleh hadir ke sekolah pada 7.30 pagi. Di sini suka saya ingatkan kepada ibu bapa agar tidak menghantar anak-anak sebelum pukul 7 pagi. Kerana waktu 7 pagi itu, guru-guru pun belum sampai lagi ke sekolah. Ada guru yang awal tapi masih ramai guru yang tidak hadir lagi pada 7 pagi tersebut. Jadi, harap ibu bapa boleh hantar anak-anak selepas pukul 7 pagi. Jadi, pada hari pertama, 1 Mac nanti, murid prasekolah boleh hadir 7.30. Tahun 1, ibu bapa boleh hantar anak ke sekolah dalam 7.20. Dan tahun 2, pada 7.15 pagi. Okey. Nak hantar awal daripada tersebut boleh, tapi saya harap ibu bapa dapat menunggu sehinggalah guru-guru hadir untuk mengambil suhu anak-anak. Selepas ambil suhu, baru boleh masuk ke dalam kelas. Jadi sekiranya tuan-puan datang awal ke sekolah, harap dapat menunggu di tempat menunggu murid-murid yang telah disediakan untuk ambil suhu. Ya. Ini adalah norma kita yang baru, jadi harap tuan-puan dapat ikutlah. Jadi ibu bapa murid prasekolah dan tahun 1 boleh iring anak-anak ke kelas. Ya, boleh iring anak-anak ke kelas. Hanya seorang penjaga atau ibu bapa sahaja yang boleh iring anak. Kalau ibu, ibulah. Kalau bapa, bapalah.
Kalau penjaga, penjagalah. Tak boleh ibu bapa penjaga sekali harung ataupun bawa adik-beradik yang lain untuk iring anak pergi ke kelas. Tidak dibenarkan. Hanya seorang ibu atau bapa atau penjaga sahaja yang boleh mengiring anak ke kelas. Tahun 1 dan prasekolah. Ya. Okey, selepas sampai ke kelas, tinggalkan anak-anak. InsyaAllah guru-guru telah berada di kelas. Jadi tuan-puan jangan risau. Tinggalkan anak dan tuan-puan boleh beredar. Untuk tahun 2, murid-murid tahun 2, ibu bapa hanya boleh hantar sehingga ke tempat menunggu sahaja. Saya sedia maklum, anak-anak tahun 2 pun kadang tu tak ingat kelas dia. Jadi tak apa. Guru-guru akan bantu mereka untuk pergi ke kelas masing-masing. Jadi sampai tempat menunggu untuk tahun 2, murid-murid, cikgu-cikgu akan pandu mereka untuk pergi ke kelas masing-masing. Untuk pengetahuan tuan-puan, tuan-puan tidak benar dibenarkan menunggu anak-anak ya. Ketika waktu persekolahan ni, jadi tinggalkan anak dan tuan-puan boleh beredar supaya keadaan trafik di dalam kawasan sekolah dapat berjalan lancar. Kalau nanti terlalu lama tuan-puan berada dalam kawasan sekolah, kereta lain pun tak dapat masuk, kenderaan lain pun tak dapat beroperasi, bergerak dengan baik di dalam kawasan sekolah. Jadi harap tuan-puan hantar anak dan tuan-puan boleh beredar daripada kawasan sekolah. Okey. Jadi tuan-puan nanti selepas hantar anak ke kelas, tuan-puan beredar, pastikan sepanjang berada di dalam kawasan sekolah, tuan-puan memakai pelitup muka dan ikut SOP yang telah ditetapkan seperti jaga penjarakan. Jadi tuan-puan hendaklah patuh dengan SOP inilah supaya kita dapat menjaga keselamatan kita dan anak-anak kita. Okey, sekiranya ada tahun 1 yang ibu bapa dia tak nak hantar ke kelas, anak dah berani kan? Saya rasa ada anak-anak tuan-puan yang telah berani untuk berjalan pergi ke kelas sendiri. Jadi boleh juga nak tinggalkan dekat tempat menunggu tu, tempat ambil suhu tu, boleh tinggalkan dekat situ. Guru-guru akan bawa anak tuan-puan ke kelas masing-masing. Jadi jangan risau. InsyaAllah kami akan uruskan anak tuan-puan hinggalah sampai ke dalam kelas. Okey, untuk pengetahuan tuan-puan, tahun 1 semua berada di blok C dan D. Arah 1 iaitu bahagian bawah tu. Kelas-kelas di bawah sekali bangunan tersebut adalah kelas tahun 1. Tahun 2 berada di blok D, aras 2. Ya, maknanya tingkat 1. Aras 2, tingkat 1. Jadi murid-murid tahun 2 semua berada di satu aras kecuali 2 berlian. 2 berlian kami tempatkan di aras 4. Ini kerana kami memberi laluan kepada murid 3 mutiara yang ada seorang murid dia sakit jantung. Jadi kami beri dia kelas yang lebih rendah sekali lagi. Jadi 2 berlian terpaksa berada di aras 4, tahun 3 mutiara berada di aras 1. Jadi di aras 2, aras 2. Jadi harap tuan-puan sedia maklumlah perkara tersebut. Itu adalah tentang kedudukan kelas bagi tahun 1 dan tahun 2. Okey, waktu rehat seperti biasa. Tadi waktu hadir ke sekolah, sekarang ni waktu rehat. Waktu rehat adalah seperti biasa. Jadi kantin akan dibuka seperti biasa. Ada jualan makanan di kantin. Jadi jangan bimbang sekiranya anak tuan-puan tidak membawa bekal. Tuan-puan boleh bekalkan mereka dengan makanan, tak ada masalah. Tapi kalau tak bawa bekal pun tak ada masalah. Kantin dibuka seperti biasa. Jadi mereka masih lagi boleh membeli makanan di kantin. Jadi semua murid nanti waktu rehat akan beratur pergi ke kantin membeli makanan. Kemudian masuk ke kelas semula. Mereka akan makan di dalam kelas. Tidak ada murid-murid yang akan makan di kantin. Untuk anak-anak prasekolah dia akan berada sepanjang hari di prasekolah. Dia akan makan dan belajar di dalam prasekolah. Jadi tak ada masalah untuk ke kantin lah. Cuma murid tahun 1 dan tahun 2 mereka boleh beli makanan di kantin. Jadi jangan risau mereka tak makan. Jadi waktu rehat mereka pun akan berperingkat-peringkat. Jadi tak ada masalah. Ya, jadi kalau nak beli makanan nanti bekalkanlah mereka dengan wang belanja supaya mereka boleh pergi ke kantin untuk beli makanan.
Okey. Um, bila anak-anak tuan-puan juga tidak dibenarkan untuk berkongsi makanan. Ya, walaupun mereka banyak bawa bekal, mereka tak boleh nak bagi kawan ni sikit, ini sikit, tak boleh. Ya, tidak dibenarkan untuk berkongsi makanan, alat makan, terutamanya bekas air. Kadang-kadang tuan-puan tidak bekalkan anak tuan-puan dengan dengan minuman, air minuman daripada rumah. Jadi pergi sekolah dia share dengan kawan dia, kongsi dengan kawan dia. Tak boleh ya tuan-puan. Jadi pastikan tuan-puan ada bekalkan anak-anak dengan minuman supaya mereka boleh minum. Jadi tak dibenarkan berkongsi. Selain daripada berkongsi peralatan makan ni, pihak sekolah juga ingin berpesan kepada tuan-puan bahawa anak-anak ini juga tidak dibenarkan untuk berkongsi peralatan sekolah. Jadi harap tuan-puan dapat lengkapkan anak tuan-puan dengan peralatan sekolah seperti pensel, pembaris, pemadam, peraut dan sebagainya supaya mereka tidak meminjam daripada kawan-kawan yang lain. Jadi murid-murid ni memang tidak dibenarkan untuk meminjam peralatan sekolah. Ya, jadi tuan-puan cubalah harap-harap tuan-puan dapat lengkapkan peralatan sekolah anak-anak sebelum buka sekolah. Ya, jadi semua peralatan yang anak-anak tuan-puan gunakan tidak boleh berkongsi. Okey. Waktu balik pula. Jadi waktu tadi kita dah cara masuk ke sekolah, kemudian waktu rehat, kemudian waktu balik. Waktu balik, murid-murid juga secara berperingkat. Okey, waktu balik bagi prasekolah pada pukul 12 tengah hari. Itu ada waktu balik mereka. Kemudian diikuti dengan tahun 1, hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis pada 12.40 tengah hari dan hari Jumaat pada pukul 11.40 pagi. Ya. Tahun 2, waktu balik pada 12.50 tengah hari pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Hari Jumaat pada 11.50 pagi. Jadi itu adalah waktu-waktu balik bagi murid tahun 1 dan tahun 2. Waktu balik ini akan berterusan sehinggalah murid-murid tahun 3, 4, 5 dan 6 nanti naik ke sekolah. Kita tak ada perubahan. Kalau dulu kita mula-mula kita ada buat perubahan-perubahan pada tahun lepas. Tapi tahun ini tidak ada perubahan sebab tu kita daripada mula buka 1 Mac ini kita terus saja gunakan jadual yang ada. Jadi mereka terus balik, inilah waktu balik mereka. Kita akan beri hands out nanti kepada ibu bapa. Jadi ibu bapa nanti boleh tengok balik semula waktu balik anak-anak ini. Dan pihak sekolah sangat berharap agar tuan-puan dapat mengambil anak tuan-puan pada masa yang telah ditetapkan. Ini kerana parking kita ada agak terhad. Ya. Jadi ambil anak pada masa yang ditetapkan. Dan ibu bapa juga tidak dibenarkan untuk mengambil anak di kelas anak-anak. Ya. Ibu bapa tak boleh pergi ke kawasan anak-anak untuk ambil. Mereka akan bergerak kepada tuan-puan, tunggu dekat situ, ibu bapa sampai, mereka baru pergi kepada tuan-puan. Nak ambil dia daripada tempat menunggu, pergi ke kereta, tak ada masalah. Tuan-puan boleh keluar daripada kereta, tapi kena berada di kawasan parking tersebut sahaja. Tak boleh pergi ke blok-blok kelas-kelas anak-anak, tak boleh ya. Jadi tuan-puan boleh berada dekat kawasan parking sahaja. Suka juga diingatkan kepada tuan-puan agar tidak menunggu di kawasan garaj kereta guru ya. Sebelah sana tu bila keadaan tu ramai ibu bapa akan berdiri tunggu dekat situ. Itu amat membimbangkan kami. Yang pertama sekali, tuan-puan tak tutup enjin. Asap tu banyak. Jadi anak-anak yang berada dekat tempat menunggu tu banyak menghidu asap. Kemudian tuan-puan letakkan, terutamanya ibu bapa yang datang naik motor ni, dia masuk ke kawasan tempat anak-anak menunggu tu, parking motor dia dalam situ. Jadi ini amat berbahaya kepada anak-anak. Takut dia bergerak-gerak lari terlanggar motor. Kemudian terkena exhaust yang panas. Jadi harap tuan-puan tidak menunggu di kawasan-kawasan tersebut. Beradalah di kawasan lain. Pihak sekolah tak dapat nak cadangkan kepada tuan-puan kawasan mana. Sebab kawasan kita memang terhad. Ya? Jadi harap tuan-puan dapat sentiasa sama-sama prihatin terhadap anak-anak dan prihatin terhadap ibu bapa yang lain. Okey, untuk makluman tuan-puan juga, pihak sekolah sekarang sedang menjalankan pembinaan dewan terbuka. Jadi kawasan parking tu memang akan sempit. Jadi harap sama-samalah tuan-puan bertimbang rasa antara satu sama lain agar perkara-perkara tidak diingini, pergaduhan, terlanggar murid dan sebagainya dapat dielakkan.
Ya, waktu balik murid tahun 1 sahaja 163, murid tahun 2 143. Jadi jumlah murid-murid di situ ialah dalam 300 lebih. Guru-guru kita yang bertugas ialah seramai 8 orang, 8 hingga 6 orang. Jadi saya sangat berharap ibu bapa sama-sama dapat membantu kami. Bukan pihak kami saja cuba mengawal, tapi ibu bapa pun dapat mengawal anak masing-masing supaya mereka tidak membahayakan diri mereka ketika menunggu tuan puan. Ya, kita pesan, pihak guru pesan, ibu bapa pun pesan, insya-Allah dia akan berkesan. Okey. Jadi ambillah anak-anak ikut waktu yang telah ditetapkan. Dan sekiranya ada apa-apa permasalahan, bolehlah datang ke pejabat untuk berurusan. Terutamanya sekiranya ada tertinggal bekal nak hantar kepada anak-anak. Tuan puan juga tidak dibenarkan pergi ke kelas untuk hantar bekal. Duit belanja, buku ke anak-anak tertinggal nak hantar, tak benarkan. Jadi tuan puan datang ke pejabat. Tuliskan nama anak siap-siap pada sampul tersebut. Ini buku untuk anak saya. Siapa? Atan bin Abu. Kelas 2 Mutiara. Jadi kami akan hantarkan buku ataupun apa-apa pesanan tuan puan tersebut pada anak, insya-Allah. Okey. Jadi ada apa-apa datanglah ke pejabat untuk berurusan. Kami pihak sekolah juga tidak benarkan tuan puan untuk terus pergi ke bilik guru untuk bertemu dengan guru-guru kami. Jadi apa-apa urusan datang ke pejabat dulu tuan puan, ya. Nanti baru beritahu nak jumpa cikgu siapa, kita akan panggilkan untuk tuan puan. Kecuali guru-guru tersebut telah berurusan dengan tuan puan. Dia dah telefon ataupun tuan puan pun dah telefon dia pun dah beritahu dan dia pun dah telah beritahu pihak sekolah bahawa dia ada menjemput beberapa sipulan-sipulan untuk datang ke sekolah. Itu tak ada masalah. Maknanya tuan puan telah buat temu janji dengan guru-guru tersebut. Okay. Untuk makluman tuan puan juga, pihak sekolah sekarang ini cuba menjalankan satu kempen iaitu untuk murid-murid mempunyai kad. Kad ini ialah kad bagi yang ada nombor telefon dan alamat ibu bapa. Nombor telefon tersebut, nombor telefon ibu, ayah ataupun sekiranya ada tempat pengasuh ataupun orang yang mengambil anak-anak tuan puan yang boleh dihubungi. Jadi kalau boleh sertakan nombor telefon tersebut beserta alamat tuan puan. Alamat tuan puan ataupun alamat pengasuh. Supaya sekiranya ada perkara-perkara kecemasan, kami senang. Jadi bila kami tanya je ada kad tak? Jadi dia akan tunjuk, jadi kita akan terus di telefon. Kadang-kadang guru-guru kelas tidak ada berada di dalam kelas ataupun tidak berada di bilik guru dan kemudian kemungkinan juga cuti sakit. Jadi maklumat tersebut kita tak dapat yang segera. Dan sekiranya anak tuan puan ini dihantar ke pejabat, pihak pejabat kita bergantung kepada capaian internet. Jadi tak dapat secara cepat untuk dapatkan maklumat. Jadi sekiranya tuan puan ada sediakan kad ibu bapa ni dan berikan kepada anak untuk disimpan, lebih mempercepatkan lagi. Jadi harap tuan puan dapat bersama-sama pihak sekolah untuk kempen ini. Jadi tuan puan sediakan satu kad kecil, tuliskan nama tuan puan, nombor telefon yang boleh dihubungi, kemudian beserta alamat tuan puan. Sekiranya kerana kami kadang-kadang ada murid sakit, kita dapat hubungi, contohnya dapat hubungi ada nombor telefon pengasuh. Kita dapat nombor telefon pengasuh. Ibu bapa tak dapat hubungi tapi dapat hubungi pengasuh. Kemudian pihak pengasuh pula tak dapat nak ambil anak-anak tu. Kerana tak ada kenderaan. Jadi kita boleh hantar anak-anak tersebut ke tempat tersebut. Jadi ini adalah salah satu inisiatif yang kami cuba war-warkan kepada pihak tuan puan supaya sama-sama sediakanlah kad kecil tu supaya anak-anak boleh simpan. Apa-apa maklumat, apa-apa yang kita kecemasan kita dapat segera capai. Jadi sekaligus ini juga saya merayu kepada tuan puan agar dapat memberitahu kepada pihak sekolah sekiranya tuan puan dapat menukar nombor telefon. Pihak sekolah bukan suka-suka nak telefon tuan puan. Setiap kali kami telefon ada maklumat yang kami hendak sampaikan. Kerana kes yang terbaru, kita ada 4 nombor telefon. Seorang parent ada 4 nombor telefon tapi keempat-empat tak dapat dihubungi. Nombor yang dia bagi ketika pendaftaran lain, nombor yang dikemaskini dalam APDM pun lain, maknanya keempat-empat tidak dapat dihubungi.
Tapi nasib baik ibu bapa tersebut datang ke sekolah kerana dia merasakan dia tidak dihubungi oleh guru-guru sebab PDPR dah berjalan kan. Jadi dia kata dia tak ada dapat maklumat apa-apa pun. Nasib baik dia datang ke sekolah. Tapi agak lewatlah selepas minggu ketiga baru parent datang. Jadi saya sangat berharap sekiranya tuan-puan tukar nombor telefon, beritahulah pihak sekolah. Sekarang ni nombor telefon ni adalah satu yang medium yang sangat berharga kerana bila kami dapat telefon, kami dapat sampaikan maklumat. Jadi kalau tak ada nombor telefon ataupun nombor telefon tu sebut salah, jadi sukar untuk pihak sekolah menyampaikan maklumat kepada tuan-puan. Okey, di kesempatan ini juga pihak sekolah ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada tuan-puan kerana sentiasa komited dalam menyertai PDPR anak-anak masing-masing. Sokongan yang tidak berbelah bagi ini amat menyentuh hati kami, para pendidik Sekolah Kebangsaan Bukit Baru. Kesudian tuan-puan menghantar dan mengambil tugasan anak-anak yang diberikan sangat kami hargai. Dan inilah pengalaman yang terpaksa kita lalui bagi kita sama-sama menyokong kelestarian pendidikan anak-anak kita. Sesungguhnya tuan-puan adalah ibu bapa yang terhebat. Jadi sekali lagi terima kasih pihak sekolah ucapkan kepada guru-guru serta ibu bapa serta anak didik Sekolah Kebangsaan Bukit Baru yang telah sama-sama menyokong pembelajaran daripada rumah. Jadi tuan-puan, teruskan sokongan ini walaupun kita telah bersemuka nanti, sama-samalah tuan-puan terus menyokong pendidikan ini agar kemenjadian murid dapat kita realisasikan. Kepada anak-anak tahun 1, tahun 2 dan prasekolah, kita akan berjumpa pada 1 Mac nanti. Datanglah ke sekolah. InsyaAllah sekolah adalah kawasan yang selamat. Lengkapkanlah diri kamu dengan norma-norma baru dan amalkanlah amalan yang baru. Sentiasa ada pelitup muka, jaga kebersihan, cuci tangan kamu dan bermula daripada sekarang jagalah kesihatan kamu supaya kamu boleh hadir ke sekolah pada 1 Mac 2021. Jadi selamat kembali ke sekolah, selamat belajar. InsyaAllah kami akan menerima kamu dengan tangan yang terbuka dan hati yang gembira. Dan kami juga sentiasa berharap agar kamu juga hadir ke sekolah dengan hati yang terbuka dan rasa gembira untuk datang ke sekolah. Kita jaga kita, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.